Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita akan bincangkan aktiviti makmal 1B iaitu pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Okey, melalui tindak balas redox iaitu pengoksidaan dan penurunan. Okay, tujuan eksperimen, tujuan aktiviti makmal 1B adalah untuk mengkaji pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Okey, bahan pula itu larutan ferrum 2 sulfat, kepekatan ialah 0.5 mol desimeter padu. Okey, larutan ini perlulah larutan yang baru disediakan kerana kita tahu ferrum 2 mudah teroksida kepada ferrum 3. Okey, seterusnya kita ada larutan ferrum 3 klorida iaitu 0.5 mol desimeter padu. Okey, air bromin, serbuk zinc, larutan natrium hidroksida dengan kepekatan adalah 2 mol desimeter padu. Okay, untuk radas pula, kita akan gunakan tabung didih, tabung uji, penyepit tabung uji, penitis, spatula. Okay, kita ada corong turas, getah turas, penunun Bunsen dan juga rak tabung uji. Okay, untuk pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3, kita akan untuk aktiviti ini, tindak balas yang berlaku adalah antara larutan ferrum 2 sulfat dan juga air bromin ni pelajar. Untuk pengoksidaan. Apa prosedurnya? Kita tengok dulu prosedur. Lepas tu kita akan lihat video aktiviti ini. Yang pertama, tuangkan 2 cm padu lebih kurang 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat ke dalam tabung didih, tabung didih yang diapit menggunakan penyepit tabung uji. Di sini pelajar telah belajar bahawa ferrum 2 ni berwarna hijau. Hijau cair, hijau dia tak pekat sangat, hijau lembut, hijau cair. Kemudian titiskan air bromin sedikit demi sedikit sambil goncangkan tabung didih sehingga tiada perubahan warna lagi. Lepas tu langkah ketiga, panaskan tabung didih perlahan-lahan. Lepas panaskan, kita nak uji kehadiran ion ferrum 3. Kita tambahkan larutan natrium hidroksida. Secara mula-mula masukkan sedikit, lepas tu secara berlebihan dan cuba pelajar rekodkan apa pemerhatian yang dapat diperhatikan. Kita akan lihat kepada video aktiviti ini.
Seterusnya pelajar, kita akan lihat pula bagaimana pertukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Ini terbalik daripada yang pertama tadi. Okey, itu tindak balas antara larutan ferrum 3 klorida dan serbuk zinc. Okay, prosedurnya, kita lihat prosedurnya yang pertama. Tuang 2 cm padu larutan ferrum 3 klorida ke dalam tabung didih yang diapit. Yang ni pelajar telah belajar bahawa ferrum 3 berwarna perang. Berwarna apa pelajar? Perang. Kemudian tambahkan setengah spatula serbuk zinc ke dalam tabung didih. Lepas tu panaskan tabung didih perlahan-lahan dan turas campuran tersebut ke dalam tabung uji. Kenapa nak kena turas ni pelajar? Kita nak asingkan. Asingkan lebihan zinc. Lebihan zinc yang tadi yang telah habis bertindak balas. Yang berlebihan. Kita nak turaskan. Kita nak hasilnya saja yang kita akan uji. Kemudian tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam hasil turasan. Hasil turasan tadi selepas dituras tu yang berada di dalam tabung uji lah pelajar. Kita nak uji adakah ion ferrum 2 hadir. Dan pelajar perlu rekodkan pemerhatian. Kita akan lihat video aktiviti ini. Okey pelajar, berdasarkan kedua-dua aktiviti tadi iaitu pertukaran ferrum 2 kepada ferrum 3 dan sebaliknya. Okey, ini adalah jadual keputusan. Okey, cuba kita lihat untuk yang pertama tindak balas yang pertama iaitu tindak balas pengoksidaan. Okey. Yang berlaku tindak balas redox yang berlaku adalah ferrum 2 ferrum 2 yang teroksida tadi, ferrum 2 sulfat dengan air bromin. Okey, pemerhatian yang dapat diperhatikan daripada video tadi, pelajar boleh perhatikan bahawa larutan hijau
Okey, ferum 2 sulfat bertukar menjadi perang Dan apabila air bromin dititiskan sedikit demi sedikit, dapat diperhatikan bahawa warna asal air bromin perang dia menjadi tidak berwarna dan dilunturkan. Boleh diperhatikan warna semakin menjadi tidak berwarna dalam tabung didih tersebut apabila kita titiskan air bromin. Untuk ujian pengesahan, setelah kita tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam larutan tadi sehingga berlebihan, hendakkan perang terbentuk. Hendakkan perang terbentuk dan dia tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Manakala untuk ferum 3 klorida pula, tindak balas antara ferum 3 klorida dan serbuk zinc. Untuk pemerhatian, larutan ferum 3 klorida bertukar menjadi hijau pelajar. Dan kita dapat perhatikan juga serbuk zinc tadi melarut. Dan apabila kita buat ujian pengesahan, dapati menggunakan natrium hidroksida, larutan natrium hidroksida juga, mendapkan hijau terbentuk. Kat sini, mendapkan yang terbentuk ni adalah mengesahkan kehadiran ion ferum 3. Kalau perang, ion ferum 3. Manakala kalau hijau adalah ion ferum 2. Dan untuk aktiviti ini, kita tahu bahawa untuk ion ferum 2, nombor pengoksidaan adalah tambah 2, positif 2. Untuk ion ferum 3, nombor pengoksidaan adalah tambah 3. Jadi, daripada pertukaran ion ferum 2 kepada ion ferum 3, nombor pengoksidaan untuk ferum 2 bertambah daripada positif 2 kepada positif 3. Jadi kita kata kat sini ion ferum 2 membebaskan elektron untuk menghasilkan ion ferum 3. Untuk sebaliknya pula, daripada ion ferum 3 mengalami tindak balas penurunan. Yang tadi adalah tindak balas pengoksidaan. Atas tindak balas pengoksidaan, bawah ni yang terbalik daripada ferum 3 kepada ferum 2 mengalami tindak balas pengoksidaan. Penurunan pelajar. Penurunan. Jadi di sini nombor pengoksidaan untuk ferum 3 daripada positif 3 kepada positif 2. Jadi nombor pengoksidaannya berkurang. Bila berkurang, penurunan. Jadi kita boleh bagi tahu terangkan bahawa ion ferum 3 menerima elektron untuk menghasilkan ion ferum 2. Cuba kita lihat bagaimana nak tulis persamaan setengah. Untuk pertukaran yang pertama iaitu ion ferum 2 kepada ion ferum 3. Kita lihat untuk persamaan. Kita ada dua persamaan pelajar. Yang pertama adalah atas ni adalah setengah persamaan pengoksidaan. Daripada ion ferum 2 tadi, ferum 2, dia akan bertukar kepada ferum 3. Jadi untuk menulis setengah persamaan, kita akan letakkan elektron di sebelah nombor pengoksidaan yang lebih besar. Yang mana lebih besar? Ferum 2, positif 2. Ferum 3, positif 3. So, ferum 3 lebih besar. Kita letakkan tambah elektron. Dan balancekan dengan jumlah sebelah kiri pelajar. Sebelah kiri adalah positif 2. Manakala sebelah kanan adalah positif 3 asal. Kita nak balancekan dapat 2, mestilah tolak 1. So, letak 1 elektron. Ini untuk setengah persamaan pengoksidaan. Manakala untuk setengah persamaan penurunan, kita tahu tadi air bromin, bertukar menjadi telah ditukarkan menjadi ion bromin. Ion bromida. Jadi di sini bromin dia punya nombor pengoksidaan adalah 0. Untuk bromida negatif 1 pelajar. Sebelum balik dan negatif 1. So berapakah kita nak letakkan? So bila balancekan, kita letakkan sebab bilangan molekul untuk bromin adalah 2. Balancekan dulu bilangan atom dia. Jadi sebelah sana letak 2 di depan. Jadi untuk nombor pengoksidaan, dia akan dapat sebenarnya 2 darab dengan negatif 1 dapat negatif 2. Jadi untuk sebelah kiri, kita letakkan 2 elektron. Kenapa?
sebab kita letak pada nombor pengoksidaan yang lebih besar dan untuk balancekan dia punya bilangan elektron tadi. Okey, kita lihat seterusnya pelajar. Okey, untuk menulis persamaan ion keseluruhan, okey, untuk kedua-dua setengah persamaan tadi, kita mesti samakan bilangan kedua-dua elektron. Okey, asal kita ambil, yang pertama kita ambil setengah persamaan untuk pengoksidaan. Okay, tulis semula. Okay, and then tulis balik setengah persamaan untuk penurunan. Okay, jadi di sini cuba perhatikan bilangan elektron. Okay, untuk penurunan 2. Untuk pengoksidaan 1 elektron. Jadi samakan bilangan, mesti darab semua ni dengan 2. Okay, darabkan semua persamaan tadi dengan 2. Darabkan dengan 2 pelajar semua sekali. Maknanya dapat 2 Fe2 positif, 2 Fe3 positif dan 2 elektron. Sebab kita nak samakan bilangan elektron ini, iaitu 2. Okey, next, apa yang berlaku? Okey. Ini cikgu terpadam. Cikgu terbalik. Okey, kita tengok. Okey, bila darab 2, pelajar akan dapat inilah 2, 2, 2. Okey, jadi seterusnya potong bilangan elektron untuk kedua-dua persamaan. Kita hapuskan elektron yang sama. Jadi yang balance yang tinggal salin semula pelajar. Salin semula sebelah kiri dan juga kanan. Okey, ini salin letakkan di depan. Okey, bahagian belakang ambil dan salin semula. Okey, dapatlah persamaan ion setengah. Okey pelajar. Okey, seterusnya ini untuk yang pertukaran ferrum 2 kepada ferrum 3. Okey, itu adalah persamaan ion keseluruhan. Okey, kita lihat pada seterusnya. Okey, untuk pertukaran ion ferrum 3 pula kepada ion ferrum 2. Okey, kita tahu ferrum 3 bertukar kepada ferrum 2. Jadi nombor pengoksidaan sebelah ferrum 3 adalah tambah 3, positif 3. Untuk ferrum 2 adalah positif 2. Okey, yang mana lebih besar? Kita letak di bahagian nombor pengoksidaan lebih besar. So, untuk balancekan bilangan elektron, kita letak tambah elektron. Sebab 3 tolak 2 sama dengan 3 tolak 1 sama dengan 2. Dah balance dengan sebelah kanan. Ini adalah setengah persamaan penurunan. Okey, kenapa penurunan? Sebab 3 nombor pengoksidaan dia 3 berkurang kepada 2. Okey, yang bawah ni pula adalah setengah persamaan untuk pengoksidaan. Kenapa pengoksidaan? Sebab zinc tadi adalah kosong. Okey, dia bertukar menjadi ion zinc. So, tambah 2. Sini berlaku penambahan nombor pengoksidaan. So, kita letak elektron di mana? Letak sebelah nombor pengoksidaan yang lebih besar. Okey, untuk balancekan setengah persamaan ini, okey, bilangan atom zinc 1, 1. Untuk cas kosong sebelah kiri, sebelah kanan positif 2. Untuk balancekan dapat kosong belajar, kita tambahkan 2 elektron. So, dapat kosong bilangan dia. Okay, untuk menulis persamaan ion keseluruhan, macam tadi, salin semula setengah persamaan, penurunan dan pengoksidaan. Kita tengok bilangan elektron. Bilangan elektron 2, ini 1. So, tak sama. So, kena samakan dulu pelajar. So, macam nak samakan? Darab dengan 2. Semua sekali ni darab dengan 2. Okey, dah darab dengan 2, salin semula. Salin semula yang kita samakan bilangan elektron tadi. Okey, boleh nampak di sini kita ada 2, 2. Seterusnya, potong bilangan elektron. Okey, and then salin semula persamaan yang tinggal. Okey. So, tadi ini adalah setengah persamaan penurunan. Ini adalah setengah persamaan pengoksidaan dan persamaan ion keseluruhan adalah yang bawah sekali ini pelajar. Okey, untuk perbincangan daripada aktiviti tadi yang telah pelajar tonton video nanti jika sekolah dah dibuka dan kita boleh bersemuka, kita boleh berjumpa, kita akan buat eksperimen tadi. Aktiviti makmal 1B. Untuk soalan perbincangan aktiviti ini, tengok nombor 1. Kena pasti bahan yang dioksidakan dan bahan yang diturunkan bagi setiap pertukaran dalam bahagian A dan B. Bahagian A adalah pertukaran ferrum 2 kepada 3.
Bahagian B adalah pertukaran ferum 3 kepada ferum 2. Okey, di sini untuk soalan nombor 1, okey, dia minta terangkan sebab dari segi dua. Yang pertama, perubahan nombor pengoksidaan. Yang kedua, dari segi pemindahan elektron. Jadi kita cuba lihat untuk bahagian A. Okey, bahagian A tadi adalah ferum 2, ferum 2 kepada ferum 3, iaitu berlakunya kat sini adalah pengoksidaan untuk ferum 2. Jadi kita ambil untuk dari segi A, perubahan nombor pengoksidaan, kita kata ion ferum 2 dioksidakan. Okay, kenapa? Sebabnya dari segi nombor pengoksidaan, ferum tadi untuk ferum 2 bertambah daripada positif 2 kepada positif 3. Okay. Ini untuk pengoksidaan. Manakala untuk penurunan, dari segi penurunan iaitu air bromin. Air bromin yang mengalami tindak balas penurunan diturunkan. Okay, kenapa diturunkan? Untuk dari segi nombor pengoksidaan, terangkan nombor pengoksidaan bromin tadi berkurang daripada 0 kepada negatif 1. Okey, untuk ferum ferum 2 juga kita boleh terangkan dari segi pemindahan elektron tadi. Okey, ion ferum 2 dioksidakan. Okey. Okey, bagi tahu dari segi pemindahan elektron, iaitu ferum 2 membebaskan elektron saja. Dia buang elektron, okey, membebaskan elektron. Okey, dapat ion ferum 3, hasilkan ion ferum 3. Okey, sebenarnya daripada persamaan tadi kita boleh terangkan dari segi bebaskan elektron. Okey, untuk penurunan pula, okey, untuk penurunan pula air bromin tadi sama diturunkan. Okey, bagi tahu kenapa? Kerana molekul bromin menerima elektron. Okey, dapat apa? Menghasilkan ion bromida. Okey, untuk bahagian B iaitu ferum 3 kepada ferum 2. Okay, ada dua tindak balas di situ, pengoksidaan dan penurunan. Okay, yang mengalami pengoksidaan adalah zinc. Okay, zinc dioksidakan. Okay, pertama nak terangkan dari segi nombor pengoksidaan, bagi tahulah untuk zinc tadi bertambah daripada 0 kepada positif 2. Yang diturunkan adalah ion ferum. Okay, sebab dia bertukar daripada positif 3 tadi, dia okay, menerima elektron. Okay. Jadi kat sini nombor pengoksidaan untuk ion ferum 3 berkurang daripada berapa? 3 kepada positif 2. Ini dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okay, manakala untuk terangkan dari segi pemindahan elektron, kita ulang sekali lagi. Zinc dioksidakan. Okay, bagi tahu kenapa? Sebab zinc dia bebaskan elektron. Okay, hasilkan ion zinc. Okay, manakala ion ferum tadi diturunkan. Okay, kenapa? Dari segi pemindahan elektron, ion ferum 3 menerima elektron. Okay, hasil apa? Hasilnya adalah ion ferum 2 pelajar. Okay, seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Okay. Apa peranan air bromin dan serbuk zinc dalam bahagian B? Okay, bahagian B tadi adalah pertukaran iaitu ferum 3, ion ferum 3 kepada ferum 2 pelajar. Okey, jadi di sini okey, bahagian B, okey, bahagian A pula adalah 2 kepada 3. Okey. Jadi kita boleh terangkan di sini okey, dia adalah sebagai ejen pelajar. Okey, untuk air bromin, okey, dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, kenapa? Sebab bromin tadi merupakan penerima elektron. Okay, dia mengoksidakan ion ferum 2. Manakala untuk zinc adalah ejen penurunan. Okay, dia mengalami pengoksidaan. Macam tadi dia ejen pengoksidaan air bromin, tapi dia mengalami penurunan. Okay, manakala zinc tadi ejen penurunan sebab dia mengalami pengoksidaan. Dan juga dia merupakan penderma elektron. Okay. Soalan nombor 3. Okay, mengapa larutan ferum 2 sulfat tadi, okay, yang aktiviti bahagian A tadi, kita perlu sediakan baru, fresh, baru disediakan. Kenapa? Okay, jawapan dia, kerana larutan ferum 2 sulfat mudah teroksida pelajar kepada ferum 3. Okay, sebab tu kena sediakan
betul-betul sebelum eksperimen. Okey, soalan yang keempat. Okey, namakan satu reagen. Okey, reagen yang dapat digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3 dan ferrum 2. Okey, kita guna apa untuk ujian pengesahan pelajar? Kita guna larutan natrium hidroksida. Dan nombor 5, selain daripada air bromin, okey, dan juga zinc, okey, untuk ejen pengoksidaan dan ejen penurunan lain sebenarnya dia tanya, apakah bahan lain yang kita boleh gantikan air bromin? So, kita boleh guna air klorin. Okay, untuk zinc pula, kita boleh gantikan dengan serbuk magnesium. Okay, pelajar. Okay, cuba kita lihat untuk latihan modul. Cikgu dah minta pelajar untuk buat. Okay, cuba buat. Okay, di sini, selain daripada aktiviti tadi, contoh soalan lain, cuba perhatikan di sini. Ini adalah tindak balas antara ferrum 2 nitrat dan air klorin. Okey. Jadi, yang pertama untuk pengoksidaan, boleh tuliskan persamaan setengah yang berlaku untuk setengah persamaan pengoksidaan, di mana ion ferrum 2 membebaskan elektron untuk menjadi ion ferrum 3. Di sini nombor pengoksidaan bertambah daripada 2 kepada 3. Bahan yang dioksidakan mestilah ion ferrum 2. Untuk penurunan pula kita guna ejen pengoksidaan iaitu air klorin. So, klorin tadi menerima elektron untuk menjadi ion klorida. Jadi, nombor pengoksidaan dia adalah 0 tukar kepada negatif. Sini 1 darab 2. Ini adalah berlakunya penurunan. Setengah persamaan untuk penurunan. Dan ejen yang bahan yang diturunkan adalah klorin dan persamaan ion keseluruhan tadi pelajar. Kita mesti darabkan yang ni persamaan tadi, nak samakan bilangan elektron setengah persamaan darab dengan 2. Dah darab dengan 2, kita potong bilangan elektron, tulis semula persamaan yang tinggal. Apa bahan yang tinggal kita tulis semula. Satu lagi soalan. Tengok satu lagi soalan. Ini adalah ferrum 3 dengan pita magnesium. Ferrum 3. Bahan manakah mengalami penurunan? Kita tahu ferrum 3 dia akan tukar kepada 2. Ferrum 2 So, bahan mana pelajar? Ion ferrum 3 lah yang mengalami penurunan. Perubahan nombor pengoksidaan bagi bahan. Di sini bila dia mengalami penurunan, ferrum 3 dia akan bertukar kepada ferrum 2. So, berkurang daripada positif 3 kepada positif 2. Nyatakan pemerhatian bagi magnesium. Kat sini kita guna magnesium. Apa yang dapat diperhatikan? Untuk ni sebenarnya lebih kurang sama macam aktiviti yang kita tonton tadi dalam video tadi. Kita guna zinc. Sebenarnya untuk logam magnesium juga dia akan melarut pelajar. Sebab dia akan bertukar menjadi ion magnesium. Jadi jenis tindak balas ini kita kata untuk yang magnesium ni adalah pengoksidaan lah. Kerana magnesium tadi bertukar kepada ion magnesium. Dia melarut. Di sini pengoksidaan berlaku sebab kosong tukar kepada positif 2. Dia menerima elektron. Terangkan jawapan daripada setengah persamaan pengoksidaan ini. Kita boleh terangkan bahawa atom magnesium ni, atom magnesium melepaskan 2 elektron. Dia buang 2 elektron menghasilkan ion magnesium. Boleh pelajar? So, untuk seterusnya, cikgu minta pelajar untuk buat latihan modul iaitu latihan 23. Cuba buat latihan 23. Kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang.